Alright, anyway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So now kita dah lambat 2 jam, which is awkward. Today we will discuss about a book. So this is the book. Tajuk dia Alif. Penulis dia Paulo Coelho. So I'm not sure if this is working, but I guess it is. Basically, buku ni tajuk dia Alif. Kalau kita macam Google Alif, actually maksud dia buku ni saya cakap. This is awkward. So Alif tu dia merujuk pada satu point dalam dunia, dalam universe, which is the point which semua point bertemu. Maksudnya dia ialah satu titik di mana masa lampau, masa yang dah lepas dan masa yang future bertemu kat satu tempat dengan yang present. Maksudnya masa lampau, masa future bertemu dengan masa sekarang. And semua yang ada kat atas universe ni bertemu kat satu titik. So it's kind of complicated, but just consume it. So buku ni actually dia cerita pasal perjalanan Paulo Coelho ni. Dia cerita dia pasal penulis tu sendiri. Perjalanan dia masa dia promosikan buku dia. I'm not sure which one because he didn't see, I guess. Dalam perjalanan dia tu macam-macam lah jadi. So actually perjalanan dia mula-mula cerita macam ni. Okay, masa chapter 1 dan chapter 1 dalam bab 1, dia rasa ada keperluan untuk dia mencari makna hidup dia yang baru sebab dia rasa macam spiritual dia tak ada progress. So he needs to find like something untuk adakan balik progress dia. So dia macam orang biasa je lah. Macam kadang-kadang dia rasa macam kira spiritual kita macam tak ada progress. Macam contoh kalau spiritual, kalau Muslim, student Muslim, kalau kat luar negara atau kat dalam negara, and sekarang macam jadi trend untuk semua orang pergi Usrah. So it is when you feel like kita tak ada apa-apa progress dalam Usrah kita, so we need to do something. So yeah, that's kind of thing. Macam tu lah, dia rasa macam tak sedap hati, macam ada sesuatu yang tak kena dengan hidup dia sebab semuanya benda dah jadi sangat-sangat rutin. And he used to travel, dia sebenarnya dia selalu travel untuk promosikan buku dia, untuk pergi jalan-jalan, untuk tengok-tengok dunia. So tapi dia kata macam selama ni bila dia travel, benda tu jadi macam rutin. So dia macam dia sentiasa travel, so nothing is very special about dia punya travelling whatever. So yeah, that's about it dalam chapter 1. And dalam chapter 1 juga dia diperkenalkan satu watak, nama dia J. J ni macam kawan baik dia, which selalu bagi dia nasihat dan dia selalu ikut nasihat J. J ni boleh juga kalau kita kata macam nakib Usrah, kind of. So dia macam bagi nasihat, dia macam bagi idea what to do, macam mana nak cari spiritual progress tu, and dia tolong banyak benda untuk Paulo Coelho ni dapatkan balik connection dia with the divine atau with the God or apa pun je, atau kadang-kadang dia cakap force of nature, dia merujuk Tuhan sebagai force of nature. Basically Paulo Coelho adalah seorang yang pluralistic. Dia macam agak ada unsur-unsur pluralism dalam novel dia, but that's not a problem. I mean semua orang boleh baca novel ni. Dia punya unsur pluralism tu agak tak berapa nak bukan point utama dalam penulisan dia. Kalau kita baca semua novel dia, kalau kita baca novel dia sebelumnya macam Winner Stands Alone, Flowing River, semua novel dia memang akan ada unsur-unsur pluralism, menyamaratakan agama ataupun melihat agama sebagai semuanya sama, things like that. Unsur macam tu memang banyak.
but that's good actually, because it teaches us, dia ajar kita untuk tengok dunia bahawa like orang lain pun share the same value. It's just the way how they see things differently, I guess. Which mean the akidah is different, but we are talking about the same thing, where kita merujuk kepada Tuhan yang sama. It's just nama dia lain, you know. So dalam chapter 2, bermulalah tanda-tanda daripada force of nature ni, bahawa dia perlu untuk travel untuk cari makna hidup dia yang dia rasa macam tertinggal, ataupun macam nak cakap, yang dia rasa macam tak cukup dalam hidup dia pada waktu tu. So dalam chapter 2 ni, dia jumpa dengan publisher daripada banyak negara, and then dia terima jemputan daripada banyak publisher untuk pergi ke setiap negara. Ada mula-mula ada 6 buah negara, and then publisher daripada Rusia datang and invite dia pergi Rusia. So basically ada 7 negara untuk dia lawati dalam masa 2 bulan. And then dia punya assistant, dia punya pembantu cakap, oh that's tu kerja gila, sebab macam kena travel 7 negara dalam masa 2 bulan, and tu mesti sangat memenatkan. Macam tu lah apa yang dia rasa. Dia rasa macam, oh benda tu sangat memenatkan. And dia kata macam, oh dia boleh teman si Paulo Coelho ni buat, kecuali untuk pergi Rusia, sebab dia ada tanggungjawab terhadap anak dia semua. And then chapter 2 ni menariknya, dia cerita, tajuk dia ialah Chinese Bamboo, nama tajuk chapter tu. So dalam chapter ni dia cerita pasal, ada satu bahagian tu lah, dia cerita pasal Paulo Coelho ni dia baca satu majalah. So dalam majalah tu cerita pasal Chinese Bamboo, buluh Cina. So yang menarik buluh Cina ni, dia ceritakan bahawa buluh Cina ni bila kita tanam dia akan ambil masa selama 5 tahun untuk dia bina dia punya akar, bina dia punya root, and dia hanya akan ada pucuk yang sangat-sangat pendek dalam masa 5 tahun tu. So which is interesting, sebab 5 tahun and pokok tu kecil je dalam masa 5 tahun, sebab akar dia membesar. So and then lepas 5 tahun, lepas dia dah betul-betul stabil, dia punya root betul-betul kuat, dia akan terus, pada tahun yang kelima, dia akan terus membesar sehingga 25 cm. Dan dia punya progres pembesaran sangat laju pada tahun kelima. And Paulo Coelho ni merasakan bahawa dia ni macam buluh Cina. Maksudnya dia dah lama membina sesuatu yang dianalogikan sebagai akar, and now it's time for him to like jadi yang 25 cm tu. Jadi yang macam dia nak memajukan diri dia dalam keadaan yang sangat I don't know how to say, keadaan yang sangat cepat kot, maybe. Anyway, so yeah, that's it. Oh, and Paulo Coelho juga cakap, masa assistant dia cakap, oh tu kan kerja gila kan. Lepas tu dia kata dekat dia punya assistant tu, dia cakap, dalam hidup tak ada hidup yang tiada kegilaan di dalamnya. Kalau English tu dia cakap, no life is complete without a touch of madness. So basically kalau kita tengok how orang-orang yang like hebat, like you know, like hebat, like let's say Jesus or Prophet Muhammad or Mahatma Gandhi or who else? Bill Gates, kalau orang nak kata dia hebat, I don't know. So setiap orang yang macam jadi idola or yang kita katakan sebagai hebat, yang kita macam ingat cerita dia, yang kita respect dia, jalan hidup, usually diorang ada sense of madness, ada sense of kegilaan, yang benda yang just macam bukan orang biasa buat. So yeah, so basically Paulo Coelho ni dirasa macam dia perlu untuk buat sesuatu yang gila. So yeah.
So and then chapter 3 dia skip lawatan di dalam 6 negara, mungkin sebab itu tak penting. And then dia terus sampai ke negara yang ketujuh, iaitu Rusia. Menarik, Rusia. So wait a minute. So dalam chapter ketiga ni, unsur-unsur mistik Alif tu diperkenalkan, which masa tu dia tengah melawat satu bangunan. Masa ni dia dalam perjalanan ke Rusia, dia belum kat Rusia lagi. Masa tu dia dekat Tunisia. So dia melawat satu bangunan, and then dia ada macam, dia rasa macam tiba-tiba diri dia hilang daripada reality pada waktu tu. And apa yang dia lihat ialah apa yang berlaku dalam bangunan tu atau sekitar bangunan tu beberapa ratus tahun yang lalu. So and then dia kembali balik. Dia just sekejap je, dia macam glimpse of something, macam glimpse je. Dia tengok benda tu, lepas tu dia kembali balik kat reality sekarang. Reality dia pada waktu tu. And then yelah, pada waktu ni lah unsur-unsur Alif tu, unsur-unsur mistik Alif tu diperkenalkan. For some people mungkin Alif ni betul-betul wujud kan, tapi untuk macam Muslim mungkin tak, macam tu lah. So untuk baca buku ni macam, kalau kita percaya dekat unsur-unsur mistik tu, mungkin macam benda ni macam enjoyable untuk kita baca. Tapi kalau kita tak percaya, dia akan jadi macam tak best, sebab kita tak boleh nak macam cakap, kita tak boleh nak comprehend idea mistik tu, you know. So kita macam kalau nak baca buku ni, dinasihatkan untuk macam be open-minded, be like terima je apa yang cerita, treat it like you're reading Harry Potter, macam tu lah. So dia memang ada unsur-unsur yang macam nyampah sikit lah, you know. And then dia ada juga unsur dalam chapter 3 tak silap saya, dia ada quote ayat Quran untuk membuktikan bahawa Alif ni juga ada dalam, unsur-unsur Alif ada juga dalam Islam. Tapi I don't know, dia macam tak berapa nak kena sangat lah, sebab dia tak terangkan apa-apa, dia cuma quote ayat tu and then dia cakap ya ada macam tu. Tak, maksudnya dia tak ada hujah yang betul-betul valid untuk cakap yang Islam ada. Dia just quote and macam bagi impression bahawa Islam ada unsur mistik macam tu. I'm not sure, I guess I know, I'm not Ustaz. So yeah, and then chapter 4, basically kenapa saya ambil chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, sebab yang peringkat awal-awal ni ialah peringkat di mana kita kena faham latar belakang buku ni, macam kenapa, apa cerita sebenarnya buku ni, you know. So chapter belakang tu dia macam kita cerita. So chapter 4 dia mula sampai kat Moskow. Actually chapter 1 sampai chapter 4 ni dia macam satu chapter. Dia macam introduction to the book. So yeah, so tu kita kena pecahkan. I'm stating dia punya introduction. So chapter 4 dia sampai kat Moskow, and then dia sampai kat Moskow masa dia tengah buat book signing, dia tengah sign buku. After that tiba-tiba ada seorang perempuan yang datang. So perempuan ini nama dia Hilal. Start. So perempuan ini bernama Hilal. Perempuan ni macam random je. Dia macam tiba-tiba datang. Lepas tu dia cakap, I nak duduk dengan Paulo Coelho masa dia sign. That's so random. So ada guard yang jaga tu. Dia macam tak bagi. So dia macam mulalah buat bising perempuan ni. Perempuan yang tidak sedarkan diri. Perempuan yang perasan cantik mungkin. So hi.
Diam. Boy. So, that cycle. Aku tengok online. Kau bedah buku ke? Yep. That cycle. Special guest star cameo appearance. Yep. Alright. So, basically, si Hilal ni, dia perempuan tau. Walaupun Hilal selalu nama lelaki, tapi dia perempuan. Hilal ni dia latar belakang dia menarik sebab dia ni okay macam ni. Dia ni pemain violin. Dia antara pemain violin yang paling hebat dekat Rusia. Dikatakanlah dalam buku tu. Tak tahulah betul ke tak kan. So dia ni, dia dalam dia punya orkestra, dia ialah pemain utama. Dia macam ketua lah. Tapi tak tahulah kenapa dia main violin. Boleh tak tahulah. So dia macam ketua lah. Macam paling bawah sekali. So dia ni dia jadi pandai main violin sebab dia ada sejarah hitam dalam hidup dia. Macam cakap, masa dia kecil, dia ni suka main violin. Lepas tu dia ada jiran. Anak jiran dia ni pun suka main violin. Jiran dia punya anak ada 2 orang suka main violin. So, mak dia kadang-kadang cakap lah kat dia, oh kau pergilah berlatih. Pergilah berlatih main violin dengan jiran. So dia pun pergilah main violin dengan jiran. Lepas tu, dia pergi rumah jiran dia. So, jiran dia ni ialah seorang lelaki yang ada 2 orang anak. So, 2 orang anak dia tu lah yang main violin. Faham tak? So, basically jiran dia ni lelaki. Lelaki yang ada 2 orang anak. So, dia pergi rumah jiran dia and dia main violin dengan anak jiran dia. Macam tu. Faham tak? Lepas tu, so selalunya masa dia praktis violin, jiran dia ni, yang lelaki ni, ialah seorang lelaki katal dan mungkin gila seks. So dia ambil lah si Hilal ni duduk atas pangku dia. So dia peluk-peluk lah si Hilal ni masa kecil. And then mula-mula dia duduk atas pangku je. Lepas tu dia mulalah buat benda yang tak apa-apa. Dia cakap juga kot, dia apa ni, si Hilal ni dia kena raba dekat bahagian celah kangkang. Diterangkan dalam buku tu, so saya cuma translate je oleh lelaki tu. And mula-mula Hilal ni sebab dia kecil, dia tak faham. So mula-mula dia rasa benda tu macam just tanda kasih sayang ataupun macam tu daripada jiran dia kepada dia. Dia rasa macam jiran dia suka dia. So as in macam bukan macam cinta-cinta punya kasih sayang tau. Dia macam orang besar kepada orang kecil macam tu. Faham tak? Macam orang dewasa kepada kanak-kanak. Something like that. Dia ingat macam tu. So dia ingat normal. And then as dia grow up, dia perasan yang that's not what apa yang dia fikir sebenarnya. So dia pun mula perasan lah sebenarnya benda macam salah sebab dia macam dah besar sudah faham. And then lama-lama dia macam rasa bersalah buat benda tu. Sebab dia mula rasa enjoy, dia mula rasa suka dengan benda tu, So dia decide, satu hari dia decide untuk tak nak pergi practice kat rumah jiran dia lagi. And then mak dia suruh dia pergi juga. And then dia cakap, tak apalah, dia nak practice kat rumah je sebab dia tak beritahu kenapa lah, dia tak beritahu apa yang terjadi. Tapi dia cakap dia nak practice kat rumah je. So sepanjang hidup dia hidup dalam perasaan bersalah tu tau. Dia rasa macam dia dah buat satu benda yang ethically wrong, dia dah buat satu dosa kot. Macam tu lah kot. Tak pas. Dia rasa dia rasa dia macam dia dah buat sesuatu yang salah. Tak salah, dia rasa salah dari segi agama ataupun dari segi etik ataupun dari segi sistem sosial dia, I don't know. Dia rasa bersalah sepanjang hidup dia. So untuk ekspresikan rasa bersalah dia, sepanjang dia hidup, dia main violin. Mungkin sebab dia nak dia tak bagi tahu dalam buku. So mungkin dia rasa bersalah. Mungkin dia nak cara untuk dia lupakan perasaan bersalah dia. So dia main violin mungkin.
Atau mungkin dia rasa stress, so dia nak ekspresikan stress dia, tapi takkan dia nak pergi belasah orang kan, so dia pun main lah violin. Itu kemungkinan lah. But basically main violin tu dia kata ialah cara untuk dia ekspresikan rasa bersalah dia sepanjang hidup dia. And then sepanjang hidup dia tak boleh ada hubungan dengan lelaki sebab each time dia ada hubungan macam bukan hubungan seks, hubungan manusia, you know, dia rasa macam bersalah sebab dia teringat apa yang dia punya masa lepas. So Hilal ni dia ada hubungan yang sangat istimewa sebenarnya. So basically lepas tu dia dah, kan tadi kan saya cakap ni buat bising-bising kan. So Paulo Coelho ni pun menyampah kan. Lepas tu kan dia macam, dia kata okay fine kalau nak buat bising, dia kata macam ni, kalau nak duduk sini, duduk lah, tapi jangan buat bising. Lepas tu dia pun duduk lah kat situ. Lepas tu lepas dah semua orang tanda tangan buku tu, dia pun jumpalah orang ni secara personal. So dia beritahu nama dia, dia cakap okay I'm Hilal. Lepas tu dia kata okay, macam tu, dia macam okay, macam tak dia tak pay, Paulo Coelho ni dia tak pay attention pun lah Hilal ni sebenarnya. Tapi Hilal ni dia macam random tau. Dia macam tiba-tiba dia cakap dekat Paulo Coelho ni, dia cakap dia ada baca satu blog post, dia baca blog Paulo Coelho ni, lepas tu dia rasa seolah-olah Paulo Coelho ni bercakap secara terus dengan dia melalui blog tersebut. Maksudnya dia kata macam blog tu, ada satu post dalam blog tu yang didedikasikan kepada dia. So basically dia macam jenis yang orang macam perasan-perasan lah, macam feeling je lah. Macam orang tak cakap dengan dia pun, tapi dia rasa macam orang cakap dengan dia, tapi macam you know, orang-orang yang macam mudah terasa. Lepas tu I didn't say anyone suka terasa. Ada orang yang macam dia just macam terasa kan, macam kadang-kadang kita post anything on Facebook or post anything on blog and then terasa, things like that, you know. It's not good. So Paulo Coelho ni pun macam confused lah, macam pahala kan, macam pahala kau nak feeling cakap dengan kau, you know. So dia macam okay, macam layan macam tu lah. Lepas tu dia tanyalah cerita apa yang dia rasa macam cakap, yang dia rasa macam, yang dia feeling tu. Lepas tu dia ceritalah, cerita pasal ada seorang lelaki ni tak sedap, nama dia Ali. Start kita check. Itulah, nama dia Ali, lelaki ni. Ada cerita. Buku Paulo Coelho ni dia banyak cerita dalam cerita. So okay. So Hilal ni pun ceritalah dekat Paulo Coelho ni post yang mana. So dia kata, post yang cerita pasal Ali ni dia ni ada masalah sikit, so dia perlukan duit. So dia pergi cakap dekat bos dia. Ali ni ada kerja lah, lepas tu cakap dekat bos dia, dia cakap dia perlukan duit. Lepas tu bos dia kata, okay, kalau nak duit boleh, tapi ada satu cabaran. Cabaran dia ialah pergi duduk atas, dia suruh Ali ni, bos dia suruh Ali pergi duduk atas gunung, ada satu gunung kat kawasan dia tu, pada waktu malam. Macam duduk kat situ. Kalau dia survive, bos dia akan bagi dia duit yang dia nak. Tapi kalau dia tak survive, dia kena bekerja dengan bos dia secara free. So Ali pun macam, sebab dia dalam keadaan terdesak kan, so dia pun macam okay, dia cakap okay, dia terima cabaran tu. So dia pun nak pergilah duduk atas gunung tu macam tu. So gunung ni dia sangat sejuk lah pada waktu malam kan, sebab dia atas, yang kawasan paling atas sekali. Dalam cerita tu lah dia kata sejuk, tak tahulah.
Tapi dia kata sejuk-sejuk lah kan sebab dia naratif kan. Anyway, so Ali ni lepas dia dah terima cabaran tersebut, dia pergi berjumpa dengan dia punya kawan baik. Dia kata kawan dia, sebab dia macam bengong sekejap. Dia kata macam dia rasa macam adakah dia baru buat satu tindakan yang rasional untuk terima cabaran tersebut, sebab kalau dia gagal dia kena kerja secara free kan, macam judi taruh kat benda macam tu. So dia tanya kawan dia adakah dia buat keputusan yang betul semua kan. Lepas tu kawan dia kata okey. Kawan dia kata tak apalah, terima je cabaran tersebut dan dia akan bantu Ali. So kawan baik dia ni akan cakap bahawa dia akan bantu Ali ni untuk pas cabaran tu. So dia kata okey, gunung ni ada satu gunung. So this is the gunung yang Ali akan duduk atas dia. So ni satu gunung. Ada satu lagi gunung kat sini. So kawan baik dia kata, okay, malam tu kau pergi duduk di atas gunung ni. So aku akan duduk atas gunung ni. Oh, cabaran dia tu tadi tu, bos dia tu kan, cabaran dia ialah duduk atas gunung ni tanpa ada unggun api, tanpa ada apa-apa tau. Macam duduk je tu, tak ada selimut. Tak ada. Ke ada selimut? I'm not sure. Tapi dia macam tak ada unggun api lah. Pasti macam kena duduk dalam keadaan sejuk macam tu. So cabaran dia macam ni. So kawan dia kata, okay, duduk atas ni kan. So kawan dia akan duduk atas ni. And then kawan dia kata, kawan dia akan nyalakan api kat dia punya tempat lah. Sebab kat sini tak boleh kan. So dia akan nyalakan api kat sini. So dia kata, pandang terus ke arah gunung yang kawan duduk. Pandang dekat unggun api tu. And imagine dia orang punya friendship. So dia kata macam dia punya friendship ni akan buat dia warm macam ni. Faham tak? Jadi kalau saya yang cerita mungkin macam tak feeling sangat kot. So you have to read this book. So dia kata basically dia punya friendship akan buat dia warm. So sebab macam bila kita fikir pasal, kadang macam kita fikir pasal orang yang kita sayang, so kita rasa macam warm, macam, you know, kan, so macam tu lah dia kata. So fikir pasal dia punya friendship, so tu akan buat dia rasa warm. But tapi dia kata tapi kalau dia berjaya, kalau Ali ni berjaya, kawan dia akan tuntut reward daripada Ali. So Ali kata okay. So malam tu diorang pun pergilah bawa pindah tu. So Ali pun duduk atas ni, kawan dia duduk atas ni. And then kawan dia pasang api, and then dia tak pasang api, and then dia tengok kat tu, and then dia fikir pasal dia friendship, and then dia rasa warm, and then dia pass challenge tu. So keesokan hari ni dia pergi jumpa bos dia, and dia cakap, oh I dah pass dah dia punya challenge tu lah. So dia pun dapat duit yang dia nak. And then apa jadi? Dia pun pergilah jumpa kawan baik dia kan, pasal kawan baik dia kata nak reward kan. Lepas tu dia pun pergilah jumpa kawan baik dia. Lepas tu dia kata kat kawan baik dia, oh aku dapat ni, aku dapat duit, so kau cakap kau nak reward kan. So kau nak reward apa kan, macam dia nak bagi duit lah actually. So dia dapat duit, so dia ingat kawan dia ni nak some kind of sagu hati lah daripada reward yang dia dapat tu kan. So kawan dia kata, oh sebenarnya dia tak nak duit. So kawan dia kata, reward yang dia nak ialah next time whenever dia perlukan dia kata, yes, but it isn't money. Promise that if ever a cold wind blows through my life, you will light the fire of friendship. Maksudnya, dia kata kalau ada angin yang sejuk melalui hidup dia satu hari nanti, maka tolong nyalakan api persahabatan untuk keep dia warm. Kind of. Okay, hopefully that makes sense. Maksudnya basically next time kalau kawan dalam kesusahan, tolonglah. Macam tu lah. Kalau tak suka bahasa-bahasa yang macam putar belit sangat. So
then um and then dia pun pergi Moskow, lepas tu dia sampai ke Moskow and then naik kereta api merentasi Rusia. So Rusia ada 7 time zone, 7 atau 9 time zone. So dia actually cerita ni, this is when cerita tu start. So dia naik kereta api tu, Hilal ni dia sebab dia perasan kan, dia perasan macam dia ada kaitan dengan Paulo Coelho. Paulo Coelho ni macam tak ada pun rasa apa-apa sangat pun kan. Tapi sebab dia terlalu perasan sampai Paulo Coelho ni macam mana nak layan dia. So Hilal ni dia macam dia nak ikut Paulo Coelho ni naik train tu tau. Dia nak ikut sama-sama travel. Lepas tu Paulo Coelho ni macam macam tak nak bagi. Tapi sebab train tu kan train kan. So macam siapa boleh lah nak naik train lah. Beli tiket naik lah train lah. So Paulo Coelho ni kata lah, oh train tu bukan aku punya pun. So kalau hang nak naik, hang naik lah. Kan, takkan nak halang panggil polis tu lah, tak boleh lah kan. So dia pun, Hilal ni pun naik sama-sama dengan dia. Tapi dalam, kan ada gerabak-gerabak kan berbeza. So dia tak silap lah. Hilal ni duduk dalam gerabak lain tapi dia suka datang kat bilik Paulo Coelho ni. So dalam bilik Paulo Coelho tu ada translator dia, ada publisher dia, ada Paulo Coelho, ada seorang lagi, tak ingat siapa. So si Paulo Coelho ni pun biar je lah, dia nak naik kan. So macam-macam konflik lah berlaku dalam tu sebab sepatutnya ada 4 orang dalam 4 atau 3 orang, saya tak pasti. Tapi bila ada macam orang asing dalam, kan macam katalah kita pergi travel, satu kereta ada 4 orang. Tiba-tiba jalan-jalan ada orang ni macam tiba-tiba je, tak tahu siapa tak, tiba-tiba dia rasa macam I nak ikut korang. So dia pun ikut. So mestilah rasa macam awkward dan rasa macam menyampah ke macam orang macam ni kan. So macam dia macam rasa macam pahala Hilal ni ada kat sini macam tu. So macam-macam lah, diorang macam nak bergaduh tapi tak bergaduh, faham tak? Dia macam jenis yang macam sound guna ayat-ayat yang macam cantik macam tu lah. Dia macam nak gaduh tapi tak gaduh sangat macam tu. Tapi we can feel the tense. And then okay, and then dalam chapter 7 bermulalah cerita apakah kaitan Hilal dengan Paulo Coelho yang sebenarnya. So macam ni cerita dia. Paulo Coelho ni dia berjalan dengan Hilal atas kereta api tu, and then suddenly diorang tiba-tiba je bukan, Paulo Coelho ni tiba-tiba dia experience Alif tu lagi. So dia macam dapat tengok mata silam tau. So bila dia tengok mata silam, dia sedar bahawa dalam kehidupan dia yang sebelum ni, Paulo Coelho ni dia percaya kelahiran semula tau. Dia percaya lepas mati dia hidup balik dalam dunia ni lagi. Kan macam tu lah kan. Apa tu? Reincarnation kan, dia dah meninggal, lepas tu dia percaya dia akan hidup lagi dalam badan yang baru, something like that. So dia percaya kepada kelahiran semula. So Alif ni wujud sebab macam tu lah. Sebab macam mana cakap, so masa dia dengan Hilal ni jalan-jalan kan, so dia pun nak experience Alif kan. So dia dapat tengok kehidupan dia sebelum ni tau. Dia dapat tengok kehidupan dia yang sebelum ni. And then dari situ dia sedar bahawa Hilal ni ada kaitan dengan hidup dia sebelum ni. Hilal ni ialah seseorang yang penting dalam hidup dia yang sebelum ni. Tapi dia tak tahu siapa, dia tak tahu macam mana, dia tak tahu cerita dia apa, tapi dia tahu Hilal ni, dia dapat rahsia bahawa Hilal ni ada kaitan. So since then dia rasa okay, dia rasa macam this is why dia kena travel tadi. Ingat tak masa kita tadi dah satu kita kata dia rasa macam ada satu urge untuk dia pergi travel kan. So dia kata dia rasa macam ni lah sebab kenapa dia kena travel.
dia macam dia dah nampak petanda daripada God ataupun daripada, kadang-kadang dia sebut God, dia kata petanda daripada God, macam kenapa dia kena travel dan apa yang dia nak kena carilah apa yang hilang daripada hidup dia selama ni. So now dia dah jumpa dah apa yang hilang ialah kilat. And then dalam chapter 7 ni juga diterangkan bahawa Paulo Coelho ni kan dia ada fikiran yang pelik-pelik sikit, dia macam mistik kan. So dia percaya bahawa masa dengan ruang eternal. Dia percaya bahawa masa dan ruang ialah sesuatu yang abadi dan sentiasa present. Present maksudnya apa? Tak tahu. Saya tak tahu apa. So sentiasa ada sekarang. Dia bukannya sesuatu yang lepas atau sesuatu yang akan jadi. Dia sentiasa constant dalam, dia tak constant. Dia cakap masa takkan berlalu. Macam dia kata, masa ni dia punya filosofi dia kata masa ni tak boleh bergerak. Masa tak boleh jadi future and masa tak boleh jadi past. Masa constant but dia change. Tapi masa ni berubah. Contoh, saya nak buat contoh. Macam ni lah. Contohnya macam ni. Contohnya kalau nak bagi senang kan, kenapa kita hidup dalam masa dan ruang kan. Dunia ni sebenarnya diwujud sebab ada masa dan ruang je. Kalau tak ada masa dan ruang, maka kita semua ni tak ada. Cuba bayangkan kalau tak ada ruang. Kalau tak ada ruang, kita semua kat mana? Kat internet ni ke? Tak. Kalau tak ada ruang macam tak adalah. Semua ni tak ada. Semua ni tak ada. Kan? Kalau tak ada masa, cuba imagine dunia tanpa masa. It's just not, dia bukan dunia kan, tanpa ruang dan masa. So, untuk faham macam mana masa yang dia cakap tu kan, contoh macam ni. Contoh handphone ni kan, handphone buruk ni, 50 tahun lalu handphone ni tak wujud kan. 50 tahun lalu handphone tersebut tak wujud. 50 tahun lalu iPad tak wujud, contohnya. And then iPad wujud sekarang. And then mungkin lagi 1000 tahun iPad tak wujud lagi. So 50 tahun lalu future tak wujud juga. Faham tak? Masa depan tu dia belum berlaku. So bila apa yang belum berlaku tu tak ada dalam present, maka dia dikira sebagai tak wujud lah kan. Contohnya handphone ni kan. Handphone ni, so 50 tahun lalu handphone ni tak wujud kan. And then handphone ni wujud sekarang. Betul tak? So since handphone ni wujud sekarang and dia tak wujud 50 tahun lalu, maknanya dia cuma wujud sekarang lah. Sama juga dengan masa, maksudnya masa yang 50 tahun lalu, apa-apa yang dah berlaku 50 tahun lalu, sekarang dia tak wujud lagi. So bila dia tak wujud lagi, maka dia dikira sebagai tak wujud langsung. Faham tak? Sama dengan future. Future, contohnya teknologi yang akan ada 100 tahun lagi, dia tak ada lagi sekarang. So katakanlah satu hari nanti ada iPad 2000 contohnya. Kan iPad 1, 2, 3, 4. So iPad 2000 lah. So katakanlah lagi 1000 tahun ada iPad 2000. So kita pun pergi, so okay, mungkin kan. So kalau kita tanya dekat makcik kedai iPad, tanya dia, makcik ada iPad 2000 tak? Dia mesti dia kata tak ada. iPad 2000 mana wujud kan? Tapi dia wujud dalam future. Tak. Tapi tak wujud sekarang. Sama juga macam masa. Masa depan dia tak wujud lagi sekarang. So since dia tak wujud sekarang, maka dia dikira sebagai tak wujud langsung. Interesting kan? Kalau tak faham, boleh tinggalkan soalan. Dia bercerita. Itu dia punya filosofi lah kan. Tapi kalau tapi sebab kita ni kan macam Muslim, yang kita macam Muslim kan, so, macam dalam Quran Allah kata demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. So maksudnya masa tu wujud lah. Masa memang wujud. Cuma
Cuma dia tidak berlalu. Masa sentiasa konstan dan berubah. Kan? Dia tak ada masa lepas dan tak ada masa future. Faham? Faham tak? So mungkin apa yang kita faham pasal masa berbeza dengan apa yang Paulo Coelho faham pasal masa. But that doesn't mean kita faham benda yang berbeza kan. And then dalam chapter 7 ni juga, mungkin chapter 8 dia perkenalkan watak-watak lain seperti watak Yao. Yao ni ialah translator. So dia ni Yao ni dia dulu so sekarang sekarang kita dah cerita pasal Paulo Coelho, kita dah cerita pasal Hilal. Okay, keep in mind that Hilal ni dia ada kaitan dengan Paulo Coelho. Tapi kita akan cerita sekarang, kita cerita kejap lagi. Okay, kita akan cerita pasal Yao sekarang, Yao ni. Yao ni, dia dulu dia percaya kat Tuhan, dulu. Sekarang tak percaya lagi. Sebab lepas isteri dia mati, dia terus tak percaya kat Tuhan ni. Sebab dia tak dapat terima hakikat bahawa hidup dia tak adil. Dia cakap, oh this is very unfair, dia cakap. Sebab Tuhan ambil, dia tak cakap Tuhan ambil lah, dia tak percaya kat Tuhan. Kalau dia percaya kat Tuhan, kalau dia kata Tuhan ambil, lepas tak percaya, salah lah kan, macam tak logik. So dia kata, oh hidup ni tak adil. So since hidup ni tak adil, maka Tuhan tak wujud. Something like that. You know, macam orang yang depressed and then dia macam putus harapan and then dia tak ada iman. Kan macam dalam Al-Quran kata orang-orang yang berputus asa seperti orang kafir. Okay, apa? Something like that. You know. And then cakap, and then timbul persoalan-persoalan lain, persoalan menarik macam adakah masa ni sebenarnya wujud? Sebab kalau masa wujud, maka dia tak boleh constant dekat satu point, kan? Sebab kita tahu masa lepas wujud dan masa future wujud, macam kita dapat sense. Tapi kalau kita kata semua masa ni berkumpul kat satu masa, kerana masa lampau ialah masa sekarang, then suppose macam mana nak cakap? So macam orang yang travel sama-sama dengan Paulo Coelho ni, bila Paulo Coelho cakap pasal masa, pasal ruang semua ni, diorang macam tak boleh nak comprehend. So diorang pun timbul lah banyak soalan macam adakah masa wujud, adakah macam kalau masa wujud macam mana. So itulah banyak lah persoalan-persoalan menarik timbulkan. Tapi itulah. So juga diterangkan bahawa Alif, and Alif, itu cerita pasal Yao. Yao ni pun dia cerita dia yang tersendiri dalam novel ni. Dia cerita dia yang tersendiri. Dia ada perjalanan, maksudnya dalam perjalanan melalui Rusia ni, setiap watak yang diperkenalkan dalam buku ni ada perjalanan mencari makna hidup yang baru masing-masing. Paulo Coelho ada maksud dia sendiri, ada sesuatu yang dia cari. Dan dalam cerita ni kita dapat lihat perubahan watak tu. Hilal dia cari makna hidup dia juga. And then Yao pun dia bukan nak cari makna hidup dia, tapi somewhat dia dapat inspirasi macam sebenarnya hidup ni macam mana semua. Dia macam dia jadi individu yang berbeza at the end of the story. And then yes, macam tu. And then okay, the reason why masa ni dia kata sebagai tak wujud, saya ialah salah seorang orang yang percaya bahawa masa tidak berlalu. Mistik kan, masa dia tak berlalu tapi dia berubah. Sebab masa yang wujud ialah apa yang ada sekarang sahaja yang wujud. Apa yang ada dulu dan apa yang ada akan datang tak wujud. So apa yang dimaksudkan, macam nak cakap, sebenarnya ada baiknya untuk fikir macam tu, ada hikmahnya kind of. Sebab bila kita fikir apa yang wujud ialah apa yang present, bukan apa yang past dan apa yang future, kita dapat elakkan dua masalah. Kita dapat elak depression dan kita dapat elakkan anxiety. Kan, maksudnya manusia tak perlu rasa terbelenggu dengan kesalahan yang pernah dilakukan dulu, dan tak perlu rasa takut untuk menghadapi masa depan. That's the essence of masa tak wujud.
actually point dia lah untuk kita ni fokus dekat apa yang ada sekarang. Sebab Paulo Coelho ni dia kata, dalam buku dia kata bukannya apa yang kita pernah lakukan yang akan tentukan apa yang akan berlaku pada masa depan, tapi apa yang kita buat sekarang ialah apa yang sebenarnya boleh apa yang kita buat sekarang as in present, apa yang kita buat sekarang ialah apa yang sebenarnya boleh membaiki apa yang pernah dilakukan dan menentukan apa yang akan jadi pada masa depan. So basically pengajaran ialah kalau kita ada apa-apa isu, fokus apa yang ada sekarang. Just jangan fikir pasal apa yang, bukan jangan fikir, maksudnya jangan terperangkap atau terbelenggu dalam masa lepas, dan jangan terlalu risaukan apa yang akan berlaku, sebab apa yang pernah berlaku dan apa yang akan berlaku dia tak wujud. So kenapa kita nak takutkan sesuatu yang tak wujud? Faham tak? Just focus on apa yang present. Got it? Maybe. Hopefully you get it. And then okay, ada juga beberapa prinsip-prinsip, bukan prinsip, ada beberapa konsep-konsep pelik yang diperkenalkan dalam buku ni. Contohnya dia kata, Paulo Coelho dia kata dekat Yao tu, sebab Yao ni dia sentiasa hidup dalam kesedihan sebenarnya. Kan, dia hidup dalam kesedihan sebab isteri dia dah tak ada. So Paulo Coelho ni macam nak pujuklah dia supaya janganlah rasa terlalu depressed. So dia kata sebenarnya dalam hidup kita tak ada sesiapa yang meninggalkan sesiapa. Kan, tak ada sesiapa yang meninggalkan sesiapa. Kita sentiasa bersama dengan semua orang yang kita bersama. Does that make sense? Kita sebenarnya takkan meninggalkan sesiapa dan sesiapa tak akan meninggalkan kita. Contoh, walaupun isteri Yao ni dah meninggal dunia, tapi itu tak bermakna bahawa isteri dia telah meninggalkan dia. Kerana apa? Dia kata, sebagai contoh, okay, kan dia naik kereta api kan, dia naik kereta api tu kan. So dalam kereta api tu kan ada beberapa gerabat kan, macam gerabat A, gerabat B, gerabat C, gerabat D kan. Contoh je. So kereta api dia jalan. So dalam satu masa, empat gerabat ni bergerak sama-sama. Tapi orang yang ada dalam gerabak A, dia tak nampak orang yang ada dalam gerabak B. Dalam gerabak C dan gerabak sama juga dengan orang gerabak B, dia tak nampak apa yang ada dalam gerabak A, dan gerabak C dan dalam gerabak D. Sama juga dengan orang gerabak C, dia tak dapat tengok. Dia bukan tak dapat tengok je, dia tak dapat berkomunikasi, dia tak tahu apa yang jadi dalam gerabak lain. Kan, but itu tak bermakna bahawa gerabak A dan gerabak B dan gerabak C tak wujud. Hanya kerana orang dalam gerabak D tak dapat tengok dan tak dapat berkomunikasi dengan orang dalam gerabak A, B, C. Faham tak? Hopefully. So dia kata hanya kerana kita tak dapat melihat sesuatu dan hanya kerana kita tak dapat berkomunikasi dengan orang-orang tertentu, itu tak bermakna orang tak wujud. Orang-orang tu sentiasa bersama-sama dengan kita. Sebab dia kata universe ni macam kereta api. Dia sentiasa dia tak bergerak tapi dia macam kereta api pula kan. Tak logik. So dia kata macam tu lah. So universe ni dia sentiasa move. Dia ada movement tapi dia movement tapi dia bukan past atau future. Dia just change. Like change. So dia kata orang-orang yang meninggal dunia sebenarnya mereka bukannya meninggalkan kita, tapi sebenarnya mereka bersama-sama dengan kita cuma dalam dimensi yang lain. Faham? Menarik kan? Pelik. Anyway, so kalau dalam Islam mungkin dia dalam alam barzakh lah kot kan. Tapi dalam ni tak. Dalam ni maksudnya orang tu wujud in the past and in the future, but since past and the future wujud dalam present, maka orang tu sentiasa bersama kita. It's just that we don't see them. So basically, idea ni yang menarik ni dia sama macam idea yang diutarakan oleh
penyanyi Indonesia bernama Melly Goeslaw. So Melly Goeslaw ni dia kata apa? Dia kata dalam lagu dia kata bagaimanapun hidup hanya cerita tentang meninggalkan dan yang ditinggalkan kan. Dia kata cerita hidup ni adalah cerita tentang yang meninggalkan dan yang ditinggalkan. So let's say ada dua manusia, A dengan B kan. So mula-mula dia kawan. So A ni meninggal contohnya. So hidup kita semua, since kita dalam satu sistem universe, hidup kita ialah tentang, katalah A ni B kan. Katalah A meninggal. So A meninggalkan B and B ialah yang ditinggalkan. So universe ni is nothing but cerita tentang yang meninggalkan dan yang ditinggalkan. Diorang sebenarnya so tak ada siapa-siapa yang meninggalkan siapa. Kepelik. So kalau rasa pelik sangat apa yang saya cakap, awak boleh baca buku ni. Sebab buku ni, dia punya gaya bahasa dia tak pelik macam apa yang saya cakap. Saya seorang yang pelik. And then dia bandingkan, okay, ni sekarang sangat menarik. Dia bandingkan universe ni macam tubuh manusia, dia kata. Untuk faham apa yang meninggalkan, apa yang ditinggalkan ni kan. Macam mana yang ditinggalkan dengan yang meninggalkan boleh wujud dalam satu sistem yang sama dan sebenarnya tak berpisah. So dia bandingkan universe ni dengan badan manusia. Contohnya kita sekarang kita hidup kan. So basically tubuh badan kita ni, brain ataupun semua ni, mata, mulut, telinga, semua kan. Dia ada sel, dan setiap sel ialah entity yang berbeza kan. Setiap sel dia ada hidup dia yang tersendiri. Sel mata ada hidup dia yang tersendiri. Setiap satu sel tu dia hidup bersendiri sebenarnya, betul tak? Setiap satu sel ialah satu hidupan lah kan. So dia hidup sendiri and kita hidup kat dalam dia, faham tak? So sel tu bukan kita. Sel tu change, tapi kita tak change. Sel setiap hari ada sel yang mati, ada sel yang hidup baru, tapi kita masih kita. Padahal kita, saya cakap, sel tu hidup dan mati, tapi kita tak hidup dan mati. Instead, kita sentiasa hidup. Kan? Faham tak? Tapi sel ialah sebahagian daripada kita. Sebab tubuh ni adalah sebahagian daripada kita, tapi kita bukan tubuh ni, tapi kita ada dalam sistem ni. So just because something happened to cell, that doesn't mean. So apa-apa yang berlaku kepada sel, satu-satu sel, dia berlaku kepada kita. Tapi itu tak bermakna dia akan affect kita. Faham tak? Maksudnya apa-apa yang jadi dalam universe, dia adalah sebahagian, kita adalah sebahagian daripada apa yang berlaku tu. Tapi itu tak semestinya dia macam affect kita secara terus. Dia affect kita tapi dia bukan secara terus. Faham tak? Maksudnya walau macam mana asing pun kita rasa kita daripada apa yang ada di sekitar kita. Macam mana kita rasa macam, walaupun kita rasa orang yang tinggalkan kita tu dia dah tak wujud lagi, tapi sebenarnya dia wujud. Sebab just because kita tak dapat control dia, macam kita tak dapat control sel, that doesn't mean kita terasing daripada badan kita. Faham tak? Saya bencilah cakap pasal buku macam ni. Tu idea-idea pelik dia je lah. Now, let's move on with apa sebenarnya kaitan hilal dengan Paulo Coelho. Kaitan dia ialah pada kehidupan yang lalu, diceritakan bahawa dalam buku ni diceritakan bahawa dalam kehidupan dia yang lalu, Paulo Coelho ni dia macam orang yang kerja dekat gereja macam tu tau. And then si Hilal ni dia ialah salah seorang mangsa tuduhan sihir. Maksudnya pada zaman ketika sihir tak boleh diamalkan, ada satu zaman ketika gereja mempunyai kuasa yang sangat besar dalam satu-satu negeri,
basically pada zaman gereja menyalahgunakan kuasa, um, masa diorang bunuh orang secara tanpa maksudnya cara untuk membuktikan seseorang bersalah. Pada zaman tu dia agak kejam tau, sebab dia akan seksa orang tu sampai orang tu mengaku bahawa orang tu bersalah. Kalau orang tu tak mengaku, dia akan beratkan lagi seksaan. So pilihan bagi seseorang yang dituduh sebagai bersalah pada ketika tu, maksudnya pada zaman tu, pada dalam kampung yang diceritakan dalam buku ni, bukan secara general tapi merujuk secara khusus kepada kampung yang Paulo Coelho duduk dalam kehidupan yang sebelum ni. Dia ada kata, bila seseorang tu dituduh sebagai ahli sihir, dia ada dua pilihan je, sama ada kena seksa, mengaku bersalah, lepas tu kena bakar, ataupun kena seksa mati, kena seksa sampai mati. So basically dia beza dia ialah cara mati je. Once kena tuduh tu, beza dia cara mati je, sama ada mati kena bakar ataupun mati kena belah. So basically perempuan ni, si Hilal ni, dalam kehidupan dia yang lalu dia dituduh sebagai ahli sihir bersama-sama dengan 7 orang perempuan yang lain. So ada 8 orang wanita yang dituduh sebagai mengamalkan ilmu sihir. So Hilal ni salah seorang daripada. So Hilal ni masa dia nak bukan dibicarakan, masa dia disiasat, dia tak mengakulah sebab dia tak buat. Dia cakap dia tak buat. Tapi pihak gereja kata dia buat, dan pihak gereja pula dianggap sebagai suci dan tak buat, macam tak mungkin melakukan kesilapan macam tu. So dia, cara seksaan dia ialah dia dibaringkan atas satu katil. So tangan dia kena ikat di hujung katil dan kaki dia kena ikat kat hujung katil belah sana. Dan katil ni dia boleh terbelah. Dia boleh, sebab dia dah kena ikat kan. So katil ni kat bahagian tengah-tengah dia ni, dia boleh, maksudnya katil ni hujung-hujung ni boleh tarik. So bila dia stretch, basically dia stretch badan orang yang diikat atas katil tu kan. So bila dia stretch, kalau dia tarik tu, kalau tarikan yang dikenakan kepada katil tersebut cukup kuat, maka orang yang baring tu boleh terbelah tau, which dikatakan sebagai pernah berlaku lah dalam buku ni. So Hilal ni dibaringkan dalam keadaan berbogel atas katil tu, and then Paulo Coelho ialah orang yang ditugaskan untuk tarik, untuk kenakan daya, untuk basically untuk kontrol lah, untuk kontrol katil ni punya tarikan. So dia sebenarnya dia nak tolong perempuan ni sebab dia kenal perempuan ni, dia membesar bersama-sama dengan perempuan ni, yang dia kata kalau dia nak kahwin dengan perempuan ni. Tapi macam tu lah, tapi macam dia tak ada apa-apa hubungan pun lah dengan perempuan ni. Dia macam kenal, dia pernah hidup dengan perempuan ni, dia pernah sebab dia tinggal kat rumah perempuan ni. Masa dia kecil, ayah dia meninggal. So parents perempuan ni jaga dia, besarkan dia, sampailah dia jadi staff gereja. So dia pun tarik lah benda kan. So, perempuan ni pun sebab dia dah kena seksa, dia pun pergi mengaku. Dia mengakulah, dia buat sihir semua. So macam Paulo Coelho ni pun macam bodohnya perempuan ni kan. So Paulo Coelho dia tak nak bagi perempuan ni bercakap, so dia tarik kuat lagi. Tapi dia tarik taklah sampai terbelah tau. Dia tarik supaya perempuan ni diam. Tak cakap banyak-banyak kan, tak mengepik banyak sangat. So tapi perempuan ni, Hilal ni, dah tarik pun dia pergi cakap lagi. Dia cakap lagi dia buat. Lepas tu macam mana? Takkan nak tarik sampai kuat-kuat pula kan, terbelah kan. So dia tak sanggup pula nak bunuh. So dia pun perlahankan, and then Hilal ni pun cerita semua benda. Cerita semua, mengepek. Cerita semua, and then tapi dalam apa-apa, tapi ketika dia cakap tu, masa bahagian-bahagian akhir, dia terangkan apa yang berlaku semua, tiba-tiba dia cakap dia sebenarnya jatuh cinta kepada Paulo Coelho. Cakaplah dia suka Paulo Coelho ni, apa-apa semua. So semua orang pun macam awkward lah, macam
Usha, Paulo Coelho macam, oh okay, something is wrong here. So macam tu lah kan, macam, so Paulo Coelho ni macam, dia macam tak nak orang ingat yang dia ada kaitan dengan perempuan ni, macam tu. Tapi macam tak ada apa-apa pula berlaku, macam Paulo Coelho tak kena apa-apa pun. And then keesokan hari ni, perempuan ni, semua perempuan 8 orang ni, dia beraturkan, dia diaturkan, dan Nyomun kena tak tahu. Kita tak tahu sama ada diorang ni kena bakar ke tak, sebab tu tak diterangkan dalam buku ni. Seingat saya tak diterangkan sama ada dia kena bakar ke tak, tapi diorang macam diaturkan, and orang ramai-ramai kumpul untuk tengok, dan diorang ni kena hukuman sebab mereka telah dikira sebagai dibuktikan bersalah. Walaupun tapi macam tak adil kan, sebab dia dibuktikan bersalah sebab dia diseksa. Maka dia mengakulah kan, sebab dia kena seksa, dia tak nak kena seksa. Macam tu. So itulah kaitan dia, kaitan Hilal ni dengan Paulo Coelho ialah kehidupan lampau dia orang. Paulo Coelho ni suka dekat Hilal dalam kehidupan dia yang lalu, and then Hilal pun suka dekat dia, tapi Paulo Coelho ni somewhat ialah orang yang bunuh dia, macam tu, faham tak? So it's very sad. And then so sebab itulah Hilal ni sebab tu dia dapat rasa bahawa ada sesuatu dalam hidup dia yang dia perlu cari. And then Paulo Coelho pun rasa macam ada sesuatu dalam hidup dia yang kena cari. So sekarang ni diorang dah ada mutual understanding kenapa diorang perlu bertemu kan. So diorang kena settlekan konflik yang tak diselesaikan dalam kehidupan yang lalu. Diorang kena selesaikan konflik ni sekarang supaya dua-dua boleh ada progress dari segi spiritual dalam kehidupan sekarang. So basically cerita Alif ni ialah pertemuan antara Hilal dengan Paulo Coelho ni untuk menyelesaikan konflik yang berlaku dulu dalam kehidupan sebelum ni. Sebab konflik dalam tu tak diselesaikan, maksudnya konflik tak diselesaikan. So dalam buku ni tak ada sama ada Hilal ni sebenarnya betul-betul faham ataupun tak apa yang pernah berlaku. Faham tak? Kita assume je, kita cuma boleh assume bahawa dia faham melalui dia punya reaction yang diterangkan dalam buku ni. Tapi dia tak kata sendiri dia faham. Faham tak? Kita assume je dia faham. Tapi dia faham konsep Alif tu, dia faham ada sesuatu berlaku antara dia dengan Paulo Coelho, tapi dia sendiri tak kata bahawa apa yang Paulo Coelho nampak pada masa silam ialah apa yang sebenarnya berlaku. And then Paulo Coelho ni bila dia sedar bahawa dia dah lakukan sesuatu yang salah sebab dia dah jadi sebahagian daripada orang yang hukum orang yang tak bersalah. Pula tu orang yang tak bersalah tu ialah orang yang dia cinta. So dia nak minta maaf dekat so cerita ni pasal dia nak minta maaf dekat Hilal. Dia nak minta maaf sebab sesuatu yang dia pernah lakukan dalam kehidupan yang lalu dia perlukan kemaafan tu untuk meneruskan spiritual, untuk pastikan bahawa dia boleh ada progress dalam spiritual dia semakin boleh dekatkan diri dia dengan Tuhan, something like that. And then Hilal maafkan dia tanpa Hilal menyatakan apa kesalahan yang dia buat. And then Hilal sebab ada satu babak dalam buku ni di mana Paulo Coelho minta maaf kepada Hilal, and Hilal kata dia maafkan kesalahan Paulo Coelho tanpa dia mengetahui apa kesalahan yang dilakukan. Okay, menarik. And then sebab dia punya cara dia memaafkan tu sangat-sangat menarik sebab dia macam saja. Dia kata, I forgive the tears I was made to shed. I forgive the pain and the disappointments. And then dia cakap lah, dia maafkan macam dia maafkan. And then dia kata, I will be capable of loving regardless of whether I'm loved in return or giving even when I have nothing, of working happily even in the midst of difficulties, of holding out my hand even when utterly alone and abandoned.
Sebab cerita dia, kisah hidup dia dengan Paulo Coelho ialah dia mencintai Paulo Coelho tapi Paulo Coelho tak cintakan. Macam mana cakap? Bukan. Paulo Coelho ada perasaan dekat dia tapi dia tak dipilih sebagai orang yang dicintai oleh Paulo Coelho. Bukan sahaja dalam kehidupan dia yang lalu tapi dalam kehidupan sekarang, sebab konsep dia ialah, konsep hidup yang diterangkan oleh Paulo Coelho ialah kalau orang tu macam dia tak bersama dengan orang tu, cerita dia macam ni. Kita akan sentiasa bersama dengan orang yang kita cinta dalam setiap hidup yang kita dilahirkan semula. Maksudnya kita akan sentiasa bercinta dengan orang yang sama. Macam tu. So dalam kehidupan yang lalu dia tak dapat cinta Paulo Coelho. Dan dalam kehidupan sekarang pun dia tak dapat, sebab Paulo Coelho ni dah kahwin kan, dia dah ada anak semua. So dia takkan boleh jadi orang yang dicintai oleh Paulo Coelho. So dia kata dia akan memberikan cinta tanpa mendapatkan semula cinta. So sad, isn't it? So sad. Macam itulah. So dah bukan secara ringkas lah, so kita dah merepit panjang kan, kita dah merepit panjang sangat sekarang. So buku ni macam tu lah, dia cerita pasal perjalanan Paulo Coelho ni mencari makna hidup dia, untuk pastikan bahawa dia ada progress dalam spiritual dia, and then macam mana manusia boleh bertemu, sebab bila kita bertemu dengan seseorang, kita bertemu sebab kita perlu bertemu dengan dia, betul tak? Sebab Tuhan tentukan kita untuk bertemu dengan dia. So konsep yang sama lah, cuma cara dia pandang tu berbeza. And then banyak falsafah berkaitan hidup dalam buku ni, pengajaran dia. And buku ni sentuh banyak hal. Contohnya tadi kita cerita pasal Ali. Ali dengan kawan dia tu kan, yang Ali yang kena duduk atas gunung tu. So dalam buku ni ada pengajaran untuk friendship. Ada pengajaran tentang kekeluargaan. Ada pengajaran tentang cinta. Ada sedikit unsur mistik. Dia sentuh banyak perkara. And dalam ni ada banyak diterangkan, macam nak cakap, dia ambil sikit-sikit daripada semua agama ada kat dalam ni. Tu memang style Paulo Coelho menulis buku. Dia memang akan ambil sikit-sikit daripada semua agama sebab dia agak macam kita katalah ada unsur-unsur pluralism. Dia bergantung pada macam mana awak view buku ni kan. Dia mungkin ada unsur-unsur pluralism tapi itu tak bermakna buku ni adalah sesuatu yang macam jahat ataupun tak elok. And then apa lagi nak cakap pasal buku ni? Buku ni pendek je, awak boleh habiskan dalam masa 1 malam. Semalam saya baca balik buku ni dan saya habiskan dalam masa 1 malam saja. Sebab tak tahulah, buku ni, saya suka buku ni. And then buku ni senang untuk dibaca, bahasa dia ringkas. Macam awak tak perlu pun dapat TOEFL full mark untuk faham buku ni. Macam awak tak payah dapat English 4.0, dapat English A+ untuk faham. No. Bahasa dia sangat-sangat ringkas. Semua orang boleh faham, insyaAllah. And then dia ada cerita dalam cerita. And dia tu memang cara Paulo Coelho menuliskan. Dia banyak cerita dalam cerita, dia banyak perumpamaan yang kadang-kadang kita rasa macam blur kejap. Kita rasa macam blur kejap. Pasal masa tadi contohnya. And then katakanlah saya ada satu point nak cakap. Katakanlah bila kita baca buku Paulo Coelho, sebab apa-apa buku dia, sebab kadang-kadang dia ada unsur-unsur yang berbeza daripada apa yang kita percaya secara personal. Dia berbeza macam dari segi agama kita, kadang-kadang dia berbeza dari sistem sosial kita. Contoh macam masa tadi kan, dia kata masa tak wujud. Dia letak statement, time does not exist. Lepas tu dia kata, masa ni wujud tapi dia change. So untuk cara kita faham ialah, bila kita baca buku yang macam ni, buku ni sebenarnya kalau kita betul-betul faham, macam ni cakap, buku ni senang untuk dibaca, tapi untuk faham, untuk kita buat reflect, untuk kita macam saya kata, kalau kita betul-betul tadabbur buku ni, sebenarnya banyak pengajaran yang
between the lines. Kan, kalau kita baca je, mungkin kita boleh faham cerita dia. Tapi mungkin kita tak faham apa yang jadi between the lines. So, kalau kita faham apa yang berlaku between the lines, apa yang sebenarnya cuba untuk disampaikan, kadang-kadang ada unsur-unsur macam yang kita macam susah terima kan. Tapi that's reality. So, itulah dunia yang sebenarnya kan. Kalau kita terperangkap dalam keadaan yang constant, kalau kita tak nak berubah, so kita tak ada progress, kita tak ada spiritual progress. So macam itulah. I'm so scared. This is so awkward. Saya minta maaf sebab bedah buku ni macam boring kot. Sebab dia macam tak macam orang lain. Orang lain macam tajuk dia macam agak menarik, politik yang pasal politik and pasal banyak benda. Kan? So kalau kita nak faham perspektif lain tentang hidup, boleh saya cadangkan awak untuk baca buku ni ataupun baca buku Paulo Coelho yang lain. Macam Winning Stands Alone, tu juga buku yang sangat menarik untuk dibaca. Be open-minded sebab ada isu yang macam kadang-kadang kita rasa macam susah untuk nak comprehend. Buku ni tak berat, dia tak berat, dia bukan buku macam buku filosofi yang susah nak baca, tak. Dia menarik, dia kalau kita reflect narrative tu tersebut. So I guess that's about it. Kalau ada apa-apa soalan berkaitan buku ni, boleh tinggalkan komen dekat Facebook ataupun hantar je teruskan kat Facebook saya kan. So do read this book untuk dapatkan satu perspektif yang berbeza. So untuk conclude, pengajaran dia, essence of the book ialah kita perlu untuk buat progress dalam pembangunan spiritual, ataupun kita perlu buat progress, kita perlu pastikan yang kita punya, macam saya cakap, pembangunan diri kita, kita sentiasa berubah, kita sentiasa memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kita sentiasa perlu membaiki hubungan kita dengan orang sekitar kita. Dan yang paling penting, point dia lah, kita perlu pastikan kita sentiasa berubah kepada tahap yang lebih baik dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yes. So macam yang nak pastikan tu, kita kena sentiasa check diri kita lah. Something is stronger, something is not working. Kalau macam bagi yang pergi usrah, maksudnya check adakah usrah tu dia jadi macam rutin juga, ataupun usrah tu sebenarnya betul-betul memperbaiki diri kita. Tapi itu never mind. So macam tu. Basically, pastikan anda semua kat luar ada progress dalam memperbaiki hubungan dengan Tuhan, walaupun buku ni menerangkan secara pluralism. It doesn't really matter sebab apa yang penting ialah apa pengajarannya itu. So sorry sebab saya minta maaf sebab macam berterabur sikit kan hari ni kan, lambat 2 jam lepas tu macam-macam tadi. Tapi hidup memang macam tu kan, that's reality. So hopefully nanti kita dapat macam plan lah kot yang serius lagi. I don't know.